Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Faput. Kembali lagi kita dalam channel Kaki Arsenal TV. Dan hari ini saya nak kongsi dengan anda 5 perkara yang mungkin anda terlepas ataupun 5 perkara penting yang terjadi semasa Arsenal menentang Southampton. Perkara pertama adalah Arsenal telah memenangi game away akhirnya setelah kemarau kemenangan di tempat lawan yang sangat lama lah boleh saya katakan. Dan Alhamdulillah kita menang dengan gol sebanyak 2-0 dan clean sheet. Itu yang penting, clean sheet. Prestasi yang sangat hebat ataupun amazing yang ditunjukkan daripada Rob Holding, dan terus memenangi man of the match untuk perlawanan tu. Dan juga kita ada Martinez ataupun Emiliano Martinez yang mengganti tempat Leno yang injured disebabkan Mope ataupun Macpet tu kan. Tapi still Leno injured tu sedih juga. Tapi saya dapat berita di mana Leno injured ni katanya masa untuk recover tu dalam 4 minggu ataupun 6 minggu macam tu. Kita doakan supaya Leno ni cepat sembuh. Arsenal punya kemenangan terhadap Southampton ni adalah satu kemenangan yang telah lama Arsenal tak dapat, especially di tempat lawan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah Xhaka is back. Okey guys, saya rasa pelik nak cakap ni, tapi Xhaka adalah midfield terbaik kita setakat ni. Saya rasa pelik nak cakap benda ni sebab sebenarnya saya sejujurnya saya tak berapa berkenan dengan Xhaka ni. Satunya, Xhaka ni dia ada satu, orang kata habit lah saya boleh katakan, ataupun pattern performance yang mana dia akan sampai satu tahap dia akan dalam game tu dia akan buat mistake. Itu sebenarnya dalam game semalam Xhaka tu saya tak boleh nak kata performance dia 10/10, tapi dia solid lah, saya boleh kata dia solid dan dia memang tak dinafikan, memang dia lah sekarang ni midfield yang terbaik Arsenal ada lah. Dan Xhaka ni, itulah kembalinya Xhaka ni, dia membuatkan midfield kita tu lebih, orang kata lebih kreatif lah. Sebabnya saya boleh nampak lorongan bola dia punya passing tu more kepada more kepada attacking lah. Dia ada attacking minded macam tu. Walaupun Xhaka ni saya tengok lemah dia kepada dribbling lah, pada saya lah. Sebab mungkin sebabnya saya tengok dulu Cazorla punya effect ataupun Cazorla punya, orang kata kehadiran Cazorla di tengah tu memang sangat-sangat mengancam pihak lawan lah, sebabnya dia boleh dribbling dan dia juga boleh long shot. Tapi Xhaka ni dia boleh long shot, tapi mungkin tak dapat nak long shot sebab dia punya dribbling tu tak ada lah. Tapi still Xhaka ni dia, orang kata promising lah untuk Arsenal, iaitu menjanjikan. Performance dia ni membuatkan kita rasa tenang sebab midfield Arsenal ni kira dah macam ada seorang yang solid lah untuk jaga. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin anda terlepas di mana sebenarnya Guendouzi semalam tak ada dekat bench pun dan tak ada dalam skuad Arsenal pun. So ini something yang mungkin ada, saya tahu sebenarnya pendapat terhadap Guendouzi ni berbelah bagi sebabnya ada certain fans Arsenal yang kata Guendouzi ni adalah satu prospek yang penting lah, ataupun satu player yang function untuk tim Arsenal. Dan ada juga orang yang berfikiran Guendouzi ni dia hanyalah, macam mana saya nak kata, dia macam average je. Dia tak mampu, macam mana nak kata, dia tak layak untuk menyarung jersey Arsenal. Ada juga yang cakap macam tu. Tapi personally lah kan, pada pendapat saya, Guendouzi ni dia satu individu yang mempunyai potensi yang tinggi. Dan sebenarnya nak kata, nak judge dia ni bagus ke tak bagus, pada saya sangat tak adil lah. Sebab dia masih dalam proses belajar, orang kata masih muda lagi. Umur pun baru je nak masuk 20 kalau tak silap saya lah kan. Dan kita sewajarnya bagi dia peluang. Dan kita balik kepada tajuk utama, iaitu kenapa Guendouzi tak ada dalam skuad Arsenal menentang Southampton ni. Pada saya ini adalah disebabkan Arteta nak, kononnya macam nak bagi disiplin lah, nak mendisiplinkan Guendouzi ni atas sebab kes yang berlaku di antara dia dan Mope dalam game Brighton kan ada dicekik last minute. So itulah sebabnya Guendouzi direhatkan pada saya lah. Dan saya tak nampak yang Arteta ni akan membuat keputusan untuk tidak memberi peluang pada Guendouzi. Saya dapat rasa yang Guendouzi akan main balik untuk Arsenal.
Yang keempat adalah kita dapat melihat Rock Holding yang dulu. Kita dapat melihat Rock Holding tahun season 16-17. Kita dapat lihat Rock Holding yang solid. Rock Holding yang orang panggil Holdini. Maldini campur Rock Holding, Holdini. Tapi bagus lah, bagus. Satu persembahan yang ditunjukkan solid lah daripada Rock Holding. Mungkin disebabkan striker Southampton tu tak kuat, tapi pada saya Danny Ings tu semalam dia banyak bagi problem dekat defense Arsenal. Tapi itulah persembahan yang solid ditunjukkan oleh Holding, especially dalam orang kata aerial duel lah. Aerial duel maksudnya macam bola tinggi tu dia boleh sapu semua. Even dia punya aerial duel semalam pun 100%. Maksudnya semua bola tinggi dia boleh sapu. So itu something accomplishment yang bagus lah untuk performance Holding, dan saya harap dan kita semua lah kan berharap Holding ni dapat teruskan dia punya momentum dan performance yang macam tu lah. Selain Holding, boleh dipuji juga persembahan yang ditunjuk oleh Martinez, Emiliano Martinez, iaitu gol kedua Arsenal yang sekarang ni telah menjadi tonggak utama untuk Arsenal lah, disebabkan kecederaan yang dialami oleh Leno yang seperti yang kita tahu kan. So Emiliano Martinez ni dia okey lah, persembahan dia pun semalam agak bagus sebab dia ada antaranya yang saya boleh highlight, dia punya save, ada Brighton shoot dan dia dapat menyelamatkan keadaan, dan juga semasa dia bagi long shot tu ataupun long pass kepada Aubameyang, dan Aubameyang sikit lagi nak score tapi tak dapat jaringan kan. So itu something yang orang kata positive sign lah untuk Emiliano Martinez, di mana dia telah gain dia punya confidence untuk menjadi keeper yang bermain di liga utama kita, Liga EPL. Yang kelima sebenarnya mungkin benda yang anda terlepas dalam game Southampton versus Arsenal ni adalah saya tengok kepada satu individu ni, mungkin anda tak perasan. Oh ya, dia ada dua sebenarnya. Ada dua individu. Satu adalah yang membimbangkan saya adalah Bellerin. Di mana Bellerin ni saya risau dengan dia sebab dia masih lagi mencari-cari rentak ataupun mencari-cari macam mana untuk jadi Bellerin yang dulu. Maksudnya Bellerin yang dulu tu kita nampak macam satu orang kata gangguan ataupun satu ancaman yang sangat bahaya lah belah kanan tu. Tapi sekarang ni kita tengok zaman sekarang ni, kalau dulu Arsenal belah kanan tu lagi bahaya daripada belah kiri. Tapi lama kelamaan dia berpindah ke kiri Kalau anda perasan lah, sebenarnya dulu kalau perasan Sakna dulu, Bakary Sakna kan, dengan Bellerin tu memang kanan tu memang orang kata Arsenal main kot kanan. Lepas tu bila dah ada Nacho Monreal, Arsenal banyak main kot kiri pula. So sekarang ni Arsenal fokus more on kiri sebabnya ada kehadiran Saka tu. Tapi balik kepada persembahan Bellerin dalam game tu, macam saya cakap tadi, dia masih mencari-cari rentak, dan saya harap Bellerin juga dapat mengembalikan rentak dia sebab dia pun sama dengan Holding, injet lutut juga. Tapi saya harap dia dapat orang kata terinspirasi lah daripada apa yang Holding tunjuk tu. Saya harap dia dapat ambil orang kata macam ni, ambil semangat lah untuk bagi performa yang lebih baik untuk match yang seterusnya. Okay, so itu Bellerin lah. Dan lagi satu individu yang saya nak kata tadi adalah Ozil lah, di mana saya tak pasti kenapa Ozil tak dapat bermain untuk first 11 ataupun sub pun dia tak dapat main juga. Tapi pada pendapat saya lah kan, ini semua disebabkan sebenarnya Arteta dengan Unai Emery ni dia punya disiplin ataupun dia punya falsafah bola sepak tu tak lah, tapi dia boleh kata dia punya attitude dalam jadi coaching ni, dia nak tengok satu je, dia nak tengok kerja keras. Kelemahan Unai Emery sebenarnya dia punya bahasa je pada saya. Sebenarnya tactical dia okey sebenarnya, dan dia ada something dia nak buat, cuma dari segi bahasa dia tu memang agak menyusahkan tugas dia sebagai coach lah. Dan Arteta ni alhamdulillah dari segi bahasa dia okey, dan setakat ni kita boleh nampak Arsenal berada dalam keadaan yang okey lah di bawah kendalian Arteta ni. Dan saya rasa disebabkan Arteta dengan Unai Emery ni dia sama dari segi dia nakkan komitmen dalam training tu. Dia nak tengok siapa yang nak main untuk match seterusnya, training bagus, training rajin, dia akan ambil. Sebab tu saya tak pelik tengok Eddie Nketiah main
Lacazette tak main. Sebab saya tengok, kalau tengok dekat Arsenal punya YouTube channel kan, saya kan dia ada tunjuk training kan. Saya boleh nampak dekat situ di mana Ozil tu dia berlatih tu macam, saya boleh kata ala kadar je. Dia macam tak bersungguh-sungguh. Tapi saya tak tahulah. Tapi mungkin taktikal daripada Arteta kan. Tapi kepada minat-minat Ozil di luar sana, jangan risau. InsyaAllah mungkin next game ke, mungkin Arteta akan turunkan Ozil lah. Sebab tahu saya lah kan, setelah Arteta pegang Arsenal ni, sebenarnya Ozil dapat main je. Tapi tak tahu kenapa lepas naik je PKP ni, Ozil tak dimainkan lagi. Dah 3 game dah. Tapi tak apalah, mungkin next game lah kan. So guys, itulah kelima-lima point ataupun mungkin perkara ataupun event yang anda tak perasan dalam game Arsenal ni, ataupun yang sebagai fans Arsenal harus tahulah kan, 5 perkara penting ni. So guys, itu sahaja saya punya, boleh kata ini semua adalah pendapat saya semata-mata, dan saya tahu mungkin anda pun ada pendapat yang tersendiri. So dekat bawah ni ada ruangan comment section, anda boleh utarakan pendapat anda ataupun komen anda tentang prestasi Arsenal ke, tentang serta-serta player ke, tentang Guendouzi ke. Cuba anda bagi tahu kenapa, ataupun anda bagi tahu pendapat anda. Adakah Guendouzi ni layak main Arsenal? Adakah Guendouzi ni satu prospek ataupun future planning untuk Arsenal? Okay, so kongsikan bersama dan share video ni dekat geng-geng The Gunners semua, okay? Okay guys, sampai sini saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share and subscribe, dan terima kasih. Assalamualaikum.